Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan belajar pula mengenai comparison test for series. Okey, so sebenarnya bila kita bincangkan comparison test for series, sebenarnya dia sama dengan apa yang kita telah belajar sebelum ini, iaitu comparison test for sequence. Idea dia sama aja. Ya, so mohon kita tengok balik teaching video yang sebelum ini macam mana it work out. So dia ada dua ya, sama ada kalau kamu semua ingat balik, dia ada sama ada direct comparison test ataupun limit comparison test. Dia ada dua ya. So kita akan menggunakan kedua-duanya untuk menentukan sama ada the given series itu converge ataupun diverge. Contohnya yang inilah ya. Kalau kita ada, if we are given an series bagi an, apa tu bn? Bn itu adalah dia punya comparative function dia kan. So ingat semula macam mana kita nak dapatkan the comparative function, ada cara dia, right? So we need to find it. So idea dia, kita tengok kalau bentuk inequalities dia bentuk yang macam ni, maka arah dia adalah daripada kanan ke kiri. Maka kita tahu jika ini adalah converge, maka ini pun converge. Clear? Sebaliknya, jika ini diverge, maka ini pun diverge. Boleh? So ini adalah statement dia yang inilah ya. Apa yang saya sebutkan tadi itu adalah ini dia. Kalau bn converge, maka an pun converge. Kalau an diverge, maka bn also diverge. Tapi kita nak pilih yang mana satu? Yang nombor satu ke nombor dua? Of course kita akan pilih yang nombor satu, sebab kita akan bergerak daripada the comparative function. Boleh? So maknanya kita bergerak guna satu dulu. Maknanya we are using the direct comparison test. Kalau tak jadi, baru kita apply the limit comparison test. Kita akan sentuh kejap lagi. Baik, kita tengok beberapa contoh direct comparison test. Tengok ya. Ini adalah satu contoh, saya besarkan sikit dekat sini. So now guys, we are given the series for 1 over 2n kuasa 3 tambah 1. So, bila kita dapat series yang macam ni, pertama sekali, cuba kita ingat semula, kita dah belajar pelbagai test for series kan, to determine whether the series converge ataupun diverge. Sekarang ni, bila tengok bentuk ini, kamu kena bijak lah, kena bijak untuk menentukan yang mana satu yang lebih sesuai. Kita ada geometrik dan ada geometrik, teori, harmonik dan sebagainya kan. So sekarang ni, kalau soalan dia berbentuk macam ni lebih sesuai, antaranya kita menggunakan the comparison test. Jadi ini adalah the given function, ini adalah the comparative function macam ni. Nak pakai x ke, nak pakai n ke, tak kisahlah ya. So jadi apabila kita dah ada dua-dua function ini, kita akan letakkan dia punya inequalities, masukkan beberapa nilai contoh dekat sini. Contohnya n sama dengan 2 ke. So kita nak lihat yang mana besar, yang mana kecil, seperti biasalah tu ya. So baru kita parkingkan the inequalities, sama ada less than or greater than. So sekarang ni the inequalities punya notation dia adalah less than. So maksud dia ini less than yang ini, maka arah dia macam ni. Maka kita tahu ya, kalau arah dia macam ni, ini menunjukkan jika ini converge, maka yang ini pun converge. Clear? So jadi dekat sini kita lihat, adakah ini converge? Adakah ini converge? Jawapannya ya, ini converge, tapi kena tunjukkan. So macam mana kita nak tahu ini adalah converge? Dekat sini kita boleh menggunakan p-test. Ingat lagi tak p-test yang kita pernah belajar sebelum ini? So jadi dengan menggunakan p-test, p itu 3, di mana 3 itu lebih besar dari 1. Ini indicate that 1 per n kuasa 3 ni adalah converge. Ini yang kita nak. So jadi kita dah confirm dah yang part ini adalah converge by using the p-test. Therefore, by using the direct comparison test originally, kita boleh buat conclusion yang ini pun adalah converge. Nampak tak? So, kita sebenarnya menggunakan
comparison test, tapi in between kita nak buat kita punya justification, kita menggunakan test yang lain. Nampak tak dekat sini? Kita gunakan dua test. Boleh? So ini adalah dia punya statement, dia punya conclusion dia. Therefore yang ini juga converge by DCT, direct comparison test. Okey, kita tengok contoh yang lain pula. Contoh yang ini, nampak yang ini, summation 5 per ini semua ni ya. Nak tentukan dia converge ataupun diverge. Now bila tengok kat sini, kita boleh menggunakan the comparison test. Boleh? So kita kena tentukan. Kalau kita nak gunakan comparison test, we need to identify the comparative function. Berikut adalah comparative dia. So fn ke fx ke boleh ya. So ini adalah the given function, ini adalah the comparative function. Maka kita kena tentukan the inequalities. Kat sinilah kena masukkan nilai dan kita kena tentukan the sign for the inequalities, lebih kecil ataupun lebih besar. So sekarang ni dia adalah lebih kecil daripada gn. Gn itu adalah kita punya comparative function. Maka arah anak panah dia menuju ke sebelah sana. Maka kita tahu jika gn ini converge, maka fn ini converge. So kita dah boleh guna statement yang itulah. Now our job is to ensure gn ini ataupun 1 per n kuasa 2 ini converge ke tidak. Kalau converge, job done, settle kerja kita. So macam mana kita nak tahu dia converge? Kita guna test lain. So dekat sini test apa yang kita boleh gunakan? Kita boleh menggunakan p-test for series ya, for series. So kuasa dia adalah 2, di mana 2 tu lebih besar dari 1. This ensure that by using the p-test, maka 1 per n kuasa 2 tu adalah converge. Maka boleh tak kita gunakan statement ini sekarang? Boleh kan? So kita boleh conclude that the series for fn converge by DCT. Boleh tak? So bila kita menjawab, kita kena jawab lengkap. Ya? Yeah? So memang asas dia kita menggunakan comparison test, tetapi support by the p-test dekat situ. Boleh? Okay, good. Ini pula, nampak? Kita diberi the series for ln n over n. We are looking for C or D. Ya, converge ataupun diverge. So kita plan untuk menggunakan comparison test. So ln x, ini saya pakai x pula ya. So ln x per x adalah the given function. The comparative function adalah 1 per x. Jadi masukkan nilai contoh dekat sini dan kita akan dapati fx itu lebih besar daripada gx. Gx itu adalah our comparative function. Jadi kalau ini adalah bentuk dia, maka arah nak panah dia ke arah sana. Apa judgement yang kita boleh buat? Jika fx converge, maka gx converge. Kita nak pakai yang itu ke? Tak sesuai kita pakai yang itu. Kita kena pakai yang sebaliknya. Jika gx diverge, maka fx diverge. Jadi statement ini akan menjadi pegangan kita untuk comparison test. The problem is how to ensure gx itu diverge. Macam mana kita nak buktikan gx itu diverge? Kalau kita boleh buktikan, maka automatically fx yang kita nak cari itu adalah diverge juga. Or otherwise, the direct comparison test fail, maka kita kena guna limit comparison test. Boleh? So, jadi gx tu diverge ke? Kita tengok dulu gx tu apa. Gx tu adalah 1 per x, betul tak? So, dekat sini macam mana kita nak tentukan the series tu diverge ataupun converge? Kita boleh menggunakan dua test. Pilih salah satu. Kalau kita buat statement it is a harmonic series which is always diverge, boleh, tak ada masalah. Ataupun kita boleh menggunakan by using the p-test. Ya, p-test, p dia berapa? P dia adalah 1 kan? So bila p dia 1, maka confirm gx itu adalah diverge. Jadi kita telah pun mengesahkan bahawa the comparative function itu adalah diverge. Maka kita boleh menggunakan statement ini untuk kita buat conclusion. Boleh?
So therefore the series for fx adalah diverge by direct comparison test. Boleh nak? Okey, lepas tu kita lihat pula limit comparison test. Seperti yang saya sebut tadi, ini akan kita gunakan jika the direct comparison test fail. So ingat semula, dia sama je, sekuen dengan series tu sama je, bentuk dia adalah yang ni. Okey, so kita set up limit fx over gx. Apa tu fx? Fx tu adalah the given function, gx tu adalah the comparative function yang kita kena pilih lah. Ya. Lepas tu jawapan dia mesti suatu nombor yang lebih besar dari kosong dekat sini. Ya. Okey, ini kamu boleh tengok semula ya, dia sama je. Baik, kita tengok contoh. Ini contoh ni dah kita bincangkan sebelum ini ya. Dalam sekuen tu kamu boleh check. Kita tengok kepada contoh lain lah. Okey, yang ini ya. Contoh ini lebih menarik lagi. So kita ada 2n squared plus 3n over square root of 5 plus n power of 5. So yang ni. Baik, kita akan menggunakan comparison test dekat sini. Jadi kita lihat dekat sini. Yang ini fx kat sini adalah the given function. Semua-semua ni lah ya. Lepas tu the comparative function, gx dia kita kena carilah. Bila kita cari the comparative function, susun semula, kira balik, kita dapat our comparative function gonna be 1 over n power of 1 over 2. Nampak? So kita dah ada fx, kita dah ada gx. Letakkan dia punya inequalities, masukkan nilai. Jadi ini adalah hasil kita, fx less than gx. Jadi tengok arah anak panah macam tu, maka arah anak panah ni menyatakan jika gx ini converge, maka fx ini converge. Kita boleh pakai statement yang itu. So now kita nak ensure kan, betul ke gx ini converge? Mana gx? Gx itu adalah yang ini. Nampak? So bila kita check 1 per n kuasa 1 per 2, kita boleh gunakan p-test for series, di mana P itu adalah 1 per 2. Malangnya P itu less than 1 indicate that the gx itu diverge. Kita harapkan gx itu converge kan. Bila dia memberikan hasil diverge by using the p-test, maka conclusion kita adalah the direct comparison test fail. We must try to use the limit comparison test. Boleh? So kita tunjukkan dekat sini. Ini saya tak terangkan penuh ya, kamu cuba sendiri yang ini. Bila kita guna limit comparison test, kita dapat hasil dia 2. 2 itu adalah suatu finite number kan, nombor finite kan. So jadi yang lebih besar dia kosong kan. So jadi conclusion dia kita kena follow mana? Conclusion dia kita kena follow yang terakhir tau. Kena follow yang ini. Right? Kita jangan guna yang ini dah. Sebab kalau yang ini adalah direct comparison test, dah fail dah. So kita kena follow yang terakhir kat sini. So gx ini diverge, maka fx ini diverge juga. Boleh? So ini adalah conclusion kita. By using the limit comparison test, the series for fx adalah diverge. Dia follow ni ya. Dia follow yang ini. Boleh? So itu adalah cara macam mana kita nak menggunakan comparison test for series. Boleh nak? Okey, sini ada beberapa exercise yang ada berapa kat sini? Ada sampai 7 soalan yang saya beri jawapan di sebelah dia. Ini dah boleh memberikan kita sedikit indikator ya. Kita nak guna direct ke nak guna limit. Contohnya macam ni kan, 1 per 2n kuasa 3 tambah 1. Okey, kat sini converge, kita hanya menggunakan direct comparison test sahaja. Okey, so ada soalan yang menggunakan DCT, ada soalan yang menggunakan LCT. Kamu semua kena cuba sampai dapat. Okey, so inilah contoh. Saya harap kamu dapat cuba. Dan ada juga dekat sini yang discussion yang lain. Ini kamu boleh cubalah soalan-soalan tersebut. So kamu tengok kat sini ya. Ini kamu check semula, buat sampai habis. Ada 7 soalan saja yang ini.
So make sure kamu buat semua dan dapatkan jawapan dia. LCT ke DCT ke, kamu kena cuba. Alright? Okay, sampai situ sahaja teaching video untuk comparison test for series. Kita sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.